Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama sekali lagi menyambung kelas kita, iaitu Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar karangan Ad-Doktor Mustafa As-Sibai rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini insya-Allah kita akan menyambung perbahasan kita masih lagi pada Al-Faslul Awwal fi hayatihi qabla al-bi'tsah. Bahagian pertama ataupun fasal yang pertama yang menceritakan tentang kehidupan baginda sebelum diutus sebagai Rasul. Kalau dalam buku kita ni, muka surat yang ke-35, kita dah bahas beberapa poin. Kita dah bahas poin pertama sampai poin yang ke-6. Hari ni kita akan sambung poin yang ke-7. Muka surat 35 yang bahasa Arab tu, poin yang ke-7. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala pada poin yang ke-7 tu. وعرف عنه منذ إدراكه رجحان العقل وأصالة الرأي وفي حادثة وضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة دليل واضح على هذا. Sejak baginda sallallahu alaihi wasallam sudah mulai mumayyiz, وعرف عنه منذ إدراكه رجحان العقل, baginda dikenali mempunyai akal yang matang. Rujhanil aql maksudnya akal yang matang. Rajhanil aql. Wa asalatur ra'yi, dan juga mempunyai pandangan yang bernas. Asalatur ra'yi itu maksudnya pandangan yang bernas. Wa fi hadithati wad'il hajaril aswad, ketika peristiwa perletakan hajarul aswad. Hadithah tu peristiwa, wad'il hajaril aswad, perletakan hajarul aswad. Okay. Fi makanihi, pada tempatnya, minal ka'bah, di Ka'bah, dalilun wadihun ala hadha, merupakan salah satu daripada bukti yang jelas ke atas urusan ini. Urusan ini tu maksudnya kecerdikan Nabi, kebernasan pandangan ataupun idea Nabi. Okay. Jadi penulis rahimahullah disebut pada kita secara ringkas, antara tanda kecerdikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada berlakunya ataupun ketika mana berlakunya peristiwa hendak meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Yang mana kalau tengok pada waktu tu Makkah ataupun Mekah ni mengalami banjir yang sangat teruk sehingga meruntuhkan binaan Kaabah tu. Ini zaman jahiliah lah, zaman Nabi belum jadi Nabi lagi, belum jadi Rasul lagi. Okay. Bila mana runtuh Kaabah, maka orang-orang Quraisy pada waktu tu yang diketuai oleh Abu Talib, mereka pun bincang untuk bina balik Kaabah ni. Dalam riwayat sebut yang tinggal hanya beberapa binaan saja atau beberapa petak saja daripada tapak asal. Maknanya runtuh secara keseluruhan. Okay. Jadi dia orang pun kumpul duit. Dia orang kumpul duit dan dia orang asingkan duit itu supaya tak bercampur dalam duit itu duit-duit yang syubhah ataupun duit yang haram. Antara duit yang syubhah ni ialah duit
ambil cukai pada orang, duit riba daripada pinjaman orang, ataupun duit daripada hasil pemerasan ke atas mana-mana orang. Jadi dia orang asingkan. Dia orang hanya kumpul duit yang betul bersih, iaitu duit daripada untung niaga sahaja. Dapatlah duit tu tak banyak, akhirnya bolehlah bina Kaabah tu. Okay. Bina Kaabah ni tak siap komplit lah. Antara yang tak siapnya ialah bahagian hijir Ismail. Sebab tu kalau kita tengok, bentuk Kaabah hari ni ialah bentuk yang last kali dibuat ataupun dibaiki oleh Khalifah Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Zubair. Anak kepada Zubair bin Al-Awwam. Yang mana kau tengok bentuk Kaabah hari ni, yang macam kita tengok ni lah, dalam TV kita tengok, dalam internet kita tengok, petak. Lepas tu bahagian hijir Ismail yang melengkung di hadapan tu, dia hanya buat macam binaan tinggi je sikit. Okay. Itulah bentuk yang dibina oleh Quraisy selepas daripada banjir yang Nabi nak letak Hajar Aswad tu. Binaan asal Kaabah, kalau kita tengok, yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga Ismail, binaan hijir Ismail tu dia bersambung sekali. Maknanya dia ada dinding situ. Maknanya itu ialah juga bahagian pada Kaabah. Maknanya kalau kita tengok bentuk asalnya, segi empat, lepas tu dia ada macam mihrab depan tu. Semuanya bertangkup dulu. Semuanya tutup. Okay. Cuma bila mana Quraisy buat, dia orang tak cukup duit, dia orang buat sampai yang petak tu saja. Hijir tu dia orang hanya tinggikan. Tapi itu juga bahagian pada Kaabah. Sebab tu kalau kita tawaf, Kaabah ni tidak sah tawaf kita kalau kita potong ikut hijir tu. Termasuk ikut lorong hijir tu. Sebab itu juga bahagian daripada Kaabah. Dan siapa yang salat dalam hijir tu, dia sebenarnya salat dalam Kaabah hakikatnya. Okay. Jadi binaan tu dikekal dengan cara macam tu ataupun bentuknya tu sampai ke zaman kita ni lah. Okay. Cuma binaan dulu dia tak bentuk petak betul lah. Dia bentuk petak separuh, lepas tu depan tu dia melengkung hemisfera sikit. Okay. Dan dia buat dinding semua. Okay. Jadi bila mana waktu Nabi ni mumayyiz, Nabi sekitar umur belasan nak sampai 20-an ni, belum pada kahwin lagi, berlakulah banjir besar, runtuh Kaabah tu, bina balik Kaabah tu. Bila mana bina balik Kaabah tu, antara masalah yang dihadapi oleh Quraisy dan juga kabilah-kabilah yang ada di Mekah pada waktu tu, untuk meletakkan Hajarul Aswad. Siapa yang nak meletakkan Hajarul Aswad ni? Sehinggalah berlakunya pertumpahan darah, hampir berlaku pertumpahan darah. Sebab Hajarul Aswad ni lah satu batu yang mulia, yang disebut dalam hadis Nabi, dia turun pada syurga dalam keadaan warna yang putih bersih. Itu yang disebutkan dalam hadis-hadis. Okay. Jadi orang yang ambil urusan untuk uruskan Kaabah ni ialah orang-orang yang mulia lah, nak orang yang mulia. Okay. Jadi mereka semua bertelagah. Siapa yang nak uruskan ni? Siapa yang nak letakkan ni? Okay. Jadi pada waktu tu, dengan sebab berlaku pertelagahan, tak dapat kesepakatan siapa yang nak ambil ataupun nak pegang Hajarul Aswad, nak letak dekat tempat dia tu. Akhirnya dia lantik satu hakim. Lantik satu hakim ataupun satu orang yang boleh redakan benda ni. Maka hakim tu pun kata, yang dilantik tu, esok kita tengok siapa yang paling awal masuk Masjidil Haram. Orang itulah yang akan menguruskan urusan kita. Okay. Jadi bila mana pagi esok tu, yang pertama kali masuk ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Lalu Nabi yang ketika waktu tu usia dia muda, Nabi diminta untuk uruskan, dan orang kenal Nabi dengan kemuliaannya. Orang dah panggil Nabi dengan Al-Amin. Orang tahu Nabi daripada Bani Hashim, orang tahu Nabi daripada Quraisy. Okay. Maka pada waktu tu Nabi pun datang satu idea Nabi, iaitu Nabi tarik satu kain, cari satu kain, dan dia letakkan Hajarul Aswad di atas kain tu. Kemudian Hajarul Aswad itu setiap bucunya tu diangkat oleh semua ketua kabilah. Sebab kabilah Quraisy ni dia ada 3 atau 4 bani dalam tu, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Okay. Jadi semua ketua bani-bani tu, mereka pegang bucu kain dan mereka bawa usung sampai dekat dengan Hajarul Aswad. Yang letakkan situ ialah Nabi sendiri. Okay. Hakikatnya kalau kita tengok, yang mulia situ ialah Bani Hashim lah. Sebab yang letak tu tangan Nabi, bukan 4 orang tu yang letak. Okay. Cuma dia orang nak angkat je. Jadi kita boleh tengok Arab ni kalau dia bergaduh tak cekedik lah kalau kita. Sebab tu kalau tengok Aus dan Khazraj,
Masa Nabi SAW dia nak satukan Aus dan Khazraj, Nabi tanya apa sebab ni perang sampai 100 tahun, perang saudara. Tu di Madinah tu, 100 tahun perang. Kalau kita baca sirah, apa sebab? Sebabnya mereka pernah buat perlombaan kuda lumba. Ada satu, maknanya Aus ada 1 ekor kuda, Khazraj ada 1 ekor kuda. Bila mana dia orang buat lumba kuda tu, salah satu kuda tu menang, salah satu kuda tu kalah. Jadi kuda yang kalah tu, saya tak ingat sama ada yang kalah tu Aus ataupun Khazraj, dia tak puas hati. Dia kata pengadil tipu. Ketika mana tengok kuda mana sampai. Perasaan tak puas hati tu menyebabkan golongan-golongan muda daripada 2 kabilah ni, mereka bergaduh, bertumbuk. Dan akhirnya jadi perang saudara. 100 tahun perang saudara. Kerana isu kalah kuda sahaja. Benda tu menyebabkan Parsi tengok, Rom tengok, dia orang kelakar tengok. Kuasa besar dunia tengok Arab bergaduh ni kelakar. Isu kuda, perang saudara 100 tahun tak settle, kena datang Nabi settle. Maknanya kalau kita tengok yang mati dalam isu perang tu, boleh kata mati sia-sia, mati kerana balah kuda. Tak padan lah. Jadi benda tu menyebabkan kuasa-kuasa besar dunia macam Rom Parsi, dia orang tak berminat nak berurusan dengan bangsa Arab. Sebab dia orang tengok bangsa Arab ni terlalu tak cerdik, dalam benda macam ni pun tak boleh settle cara baik. Jadi bila mana Nabi SAW settlekan urusan perletakan Hajarul Aswad ni, jadi dia orang nampak lah Nabi tu orang yang cerdik. Padahal benda tu boleh fikir simple je pun, tapi dia nak fikir dengan cara payah. Cuma nak sebut pada kita, itulah menunjukkan Nabi ni dia boleh bagi reda pertelingkahan yang berlaku. Nak beritahu, poin yang ketujuh nak beritahu apa? Kecerdikan Nabi yang pertama. Tapi sebenarnya apa yang Nabi buat tu, mungkin orang lain boleh terfikir. Yang nak disebut oleh penulis ini, wajah Nabi tu boleh jadi penyelesaian masalah kepada semua orang. Itu poin dia. Muka Nabi tu jadi orang tengok, orang tak marah. Sebab ketika mana Nabi ambil dengan tangan dia yang mulia, Hajarul Aswad tu letak dekat tempat dia tu, tak ada orang marah, tak ada orang petikai. Ni Bani Hashim yang letak, bukan kita yang letak. Tak puas hati macam ni, kita nak 4 orang serentak letak situ. Tak ada. Dia orang tak ada masalah. Sebab apa? Sebab muka Nabi tu. Satu lagi, dia orang ni adanya unsur, orang kata apa, adanya sikap. Dia orang dah letak urusan tu pada hakim. Hakim dah kata orang ni yang akan uruskan. Bila mana hakim kata orang ni yang akan uruskan, sebab Nabi orang pertama yang masuk dalam Masjidil Haram, jadi Nabi lah yang akan jadi bagi settle semua tu. Maknanya ikut pandang Nabi lah, Nabi nak buat macam mana. Jadi dia orang pada waktu tu boleh pula puas hati bila mana tengok seorang je yang letak. Sebelum tu dia orang tak puas hati. Saya nak sebutnya kita boleh tengok dia punya kedegilan masyarakat tu sendiri. Dia boleh settle je pun, boleh settle bagi mudah. Sebab tu kau tengok sampai ke hari ni pun pengurusan Masjidil Haram tak akan bagi kepada kabilah lain ataupun bani lain, terutamanya yang pegang kunci Kaabah tu. Sampai ke hari ni pun kerajaan Arab Saudi bagi pada dia orang. Kerajaan Arab Saudi tak lantik jawatan kuasa baru untuk uruskan, sebab dia ada sikap keras, dia orang tu tak boleh nak buang. Kalau kita tengok yang pegang kunci Kaabah tu asalnya bukan Muslim, dan dia orang nak masuk Islam lama. Ketika mana pembukaan kota Mekah tu pun yang pegang kunci Kaabah belum Islam lagi. Tapi Nabi tetap bagi dia orang pegang, sebab Nabi tahu kalau ambil balah. Itu je punca dia. Dia orang dah Islam dah sekarang, semua dah Islam. Kerajaan Saudi pun tak ambil daripada dia orang. Maknanya Ali Saud tu, kerajaan Saudi tu, Ali Saud tu, dia orang tak ambil, dia orang bagi pada kabilah tu yang jaga. Dan dia akan cari siapa pewaris seterusnya. Yang jaga sekarang ni pun waris yang ke-36 dah, generasi yang ke-36 dah. Dan dia ada bayaran khusus lah. Cuma nak beritahu pada kita, sikap asabiyah ataupun sikap aku kabilah ni, dia kabilah lain, sangat kuat. Hatta Nabi dah wafat 1400 tahun pun masyarakat Arab masih lagi belum buang benda tu secara total. Tak boleh buang. Cuma reda lah sikit, reda. Dia tak sehebat dulu. Sebab tu kalau tengok kaum masyarakat Arab dulu, kaum dia orang ni, kabilah dia orang ni, dia orang akan tolong kabilah dia orang walaupun dia orang punya kabilah tu zalim, dia orang punya kabilah tu jahat, dia orang akan tolong.
atas nama kekeluargaan. Jadi itu kita boleh tengok dia punya, ini kita panggil intipati jahiliyah yang ada. Intipati jahiliyah, dia rasa dia bangsa yang hebat. Okay. Lepas tu apa yang disebutkan oleh penulis ini? Faqad asabal ka'batu sayla adda ila tasaddu'in jidranuha. Kaabah telah dilanda banjir menyebabkan dindingnya retak. Faqad asabal ka'batu sayl, telah menerima ataupun menimpa Kaabah itu sail. Sail tu maksud dia banjir. Adda ila tasaddu'i jidranuha, sehingga menyebabkan dinding Kaabah itu retak ataupun roboh. Faqarrara ahlu Makkah hadamuha wa tajdidu bina'uha, maka telah memutuskan penduduk Mekah untuk meruntuhkan semua sekali, wa tajdidu bina'uha, dan buat balik bangunan tu baru. Wa fa'alu, mereka pun buat. Falamma wasalu ila makanil hajaril aswad, apabila sampai saja mereka itu pada tempat nak meletakkan hajarul aswad, ikhtalafu ikhtilafan syadida, mereka telah bertelagah, berselisih dengan perselisihan yang sangat dahsyat. Fi man yakunu lahu syarafun wada'ul hajaril aswad fi makani, siapakah yang paling mulia untuk meletakkan hajarul aswad di tempatnya. Wa aradat kullu qabilatin an yakuna laha hadha syaraf, dan semua kabilah inginkan kemuliaan untuk buat kerja tu, iaitu kerja letakkan hajarul aswad tu. Washtaddan niza', maka makin teruklah perbalahan, hatta tawa'adu lil qital, sehingga mereka ni hampir-hampir nak berperang. Summartadau an yahkuma bainahum awwalu dakhilin min babi bani Syaibah, kemudian mereka mencapai kata putus. Irtadau tu hampir redha lah, mereka nak redha dengan mereka meletakkan syarat siapakah yang akan masuk daripada pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah ni kalau saya tak silap hari ni ialah yang betul-betul depan bangun menara jam tu. Pintu Bani Syaibah. Hari ni ditukar nama jadi pintu King Fahad kot kalau tak silap. King Fahad, pintu utama tu. Okey. Fakana huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'auhu qalu, apabila mereka melihat Nabi masuk, mereka pun berkata, hadzal amin, inilah orang yang amanah. Radina bi hukmihi, muka surat 36. Kami redha dengan apa saja keputusannya. Falamma akhbara bidzalik, apabila diberitahu kepada Nabi, Nabi bakal menjadi pemutus kepada urusan ni, halal mushkilah, maka telah diputuskan ataupun telah dileraikan masalah ni, bima radiya anhu jami'il mutanazi'in, dengan apa yang meredai kesemua sekali orang-orang yang berbalah. Al-mutanazi'in itu maksudnya orang yang berbalah. Faqad basata rida'ahu, maka Nabi pun telah hamparkan rida'. Kain yang saya sebut tadi tu ialah kain yang Nabi pakai. Muka surat 36 tu, basata rida'ahu, maksudnya Nabi hamparkan, Nabi ambil kain yang Nabi pakai. Rida' ni apa dia? Rida' ni ialah kain yang dipakai untuk menutup bahagian atas bagi orang lelaki zaman tu. Orang lelaki zaman Nabi lah, bahkan zaman Nabi Ibrahim pun, pakaian orang dulu terdiri daripada dua helai kain. Satu dia panggil rida', satu dia panggil izar. Izar ni kain yang pakai bahagian pinggang sampai ke buku lali ataupun betih. Macam kita kain plekat kot orang Melayu. Kain plekat itu izar, Arab panggil izar. Sampai kali ni pun orang Arab dia pakai benda tu. Cuma Arab Saudi tak pakai lah, dia orang pakai jubah, dia orang pakai seluar dah sekarang. Okay. Kalau Arab belah Oman, Yaman ataupun belah Emirat UAE ni, kalau dia orang pakai jubah, dia orang akan pakai izar di dalam. Kain macam orang Melayu kita pakai kain. Okay. Bahkan kalau kita tengok orang Melayu kita ni pun dia dapat pakai kain tu, dia datang daripada adat orang sana. Sebab tu saya sendirilah, saya tengok dengan pengalaman saya sendiri, kita tengok di negara Arab, kain plekat kita orang Melayu ni menyerupai dengan kain yang dipakai oleh orang Arab Yaman ataupun Oman hari ni. Dia orang panggil izar. Dia punya corak tu samalah, petok-petok lagu tu. Cuma dia lebih, orang kita duk nampak benda tu mai pada Indonesia. Cuma sebab dia orang ni pun sampai juga ke Indonesia dulu, yang geng-geng Yaman apa semua ni, pakaian dia orang. Cuma orang Melayu kita pakai kain plekat, dia dah
jahit dah. Dia dah boleh sarung. Dia orang pakai yang tak berjahit. Dia lipat macam orang pakai kain ihram tu. Itu teknik dia orang lagi payah sikit lah. Sebab dah lah tak berjahit tapi tak jatuh. Tak terlucut. Tak terlucut. Sebab dia orang pakai tali pinggang tu. Boleh jadi ke. Cuma nak beritahunya, adat tu datang pada tu. Itu pakaian. Okay. Dan ridak ni ialah kain yang menutup bahagian atas. Exactly pakaian orang zaman Nabi ni macam orang pakai ihram tu. Cuma kita pakai ihram semua putih kan. Dia orang macam-macam colour dulu. Dia orang tak ada baju yang particular macam kita sekarang ni yang ada baju kemeja, ada butang, ada jubah apa semua. Dia orang pakai pakaian macam tu. Pakaian harian dia orang macam tu. Jadi bila sebut ridak ni maksudnya lah kain yang dihamparkan atas badan satu orang tu dan dia tutup. Dia tak ada butang, tak ada apa. Cuma hari ni dengan sebab ridak ni orang dah mulai kenal. Orang nampak ridak tu macam selempang yang letak atas bahu. Itu boleh lah nak kata ridak. Tapi not exactly ridak zaman Nabi dulu lah. Bukan macam zaman Nabi dulu pakai. Okay. Sebab tu saya tanya guru saya zaman kita belajar. Ridak ni apa dia? Dia kata apa saja benda yang tutup daripada bahagian atas badan kita ni sampai ke pinggang ni panggil ridak. Saya tanya kalau baju kemeja masuklah dalam kategori ridak tu sebenarnya. Tapi ridak ni maksudnya lah baju kain yang tidak dijahit. Maknanya yang jenis panjang lagu tu. Okey. Selempang lah, lebih pada selempang. Cuma kita tengok gaya-gaya ustaz sekarang duk masuk TV apa semua dia buat tak bau. Okey. Cuma pakaian zaman Nabi tu dia hamparkan panjang. Itu pakaian dia. Okey. Dan ridak itu ialah segala apa saja kain yang dihamparkan. Dia tak semesti Kashmiri punya style. Sebab sekarang ni dah macam-macam style dah. Ada yang sulam Kashmir ada yang style Indonesia ada, sulam Yaman ada. Cuma hari ni orang nampak ridak itu satu benda yang eksklusif lah hari ni. Okay. Cuma dulu ialah pakaian harian. Betul lah kalau orang kata ridak ni sunnah Nabi ke tak? Memang sunnah Nabi pun. Hakikatnya sunnah orang Arab zaman tu. Sebab itulah pakaian harian. Ni benda yang kita nak kena clear juga beritahu lah. Okay. Pakaian Nabi ni, cara Nabi berpakaian, adakah ia disepakati oleh para ulama sebagai sunnah? Sunnah yang duduk pada peringkat tashri'i dia panggil. Maknanya dia perlu kita buat macam sunnah salat jemaah. Dia tidak berada sampai sunnah tahap tu. Jadi pakaian ni Nabi kata pakailah pakaian macam mana kaum kamu pakai. Yang penting tutup aurat dan jangan pakai libasus syuhrah. Tu yang Nabi sebut. Libasus syuhrah ni para ulama sebut ialah pakaian yang pelik dipandang oleh kaum tu. Macam kita orang Melayu, apa pakaian yang pelik bagi kita orang Melayu pakai? Bagi orang lelaki dan orang perempuan lah. Contoh orang lelaki pakai skirt tu pelik bagi orang Melayu. Ada setengah-setengah negara dia okey pakai skirt. Orang Scotland pakai skirt, pakai stocking panjang, pakai skirt lelaki, dan itu pakaian kerja ataupun pakaian rasmi bagi istana dia orang. Okay. Orang Terengganu, orang Kelantan, orang lelaki pakai kain batik. Kain batik. Tapi saya tengok jarang dah. Saya sendiri orang Terengganu tengok dah jarang dah. Budak-budak muda Terengganu malu dah nak pakai kain batik ni. Kalau pakai kain batik pun dia ikat atas kepala je. Kalau pergi ke laut pun semualah. Okay. Cuma nak beritahu, saya sendiri pernah tengok lah orang-orang dulu dia pakai kain batik, orang lelaki. Siap pergi masjid ke. Bukan pakai kain batik duduk kat rumah pakai kain batik macam pakai kain plekat pergi sembahyang Jumaat apa semua. Okay. Bagi uruf orang Terengganu dia okey, orang lelaki pakai macam tu. Okey. Bagi tempat-tempat yang tak okey, kita tak pakai. Saya ingat masa belajar di Jordan dulu, orang Arab dia tak boleh tengok orang pakai kain, orang lelaki pakai kain open pergi ke masjid. Dia orang tak boleh. Sebab pakaian kain tu ialah pakaian yang orang pakai dalam rumah je. Sebab kita pelajar Malaysia, kita terbiasa pakai kain plekat baju Melayu. Okay. Kita pakai je, dia harap tengok semacam lah. Dia tengok. Dia macam orang Arab tengok orang lelaki pakai jubah lengan pendek. Naik baju khutbah ke imam ke apa semua. Sebab jubah lengan pendek bagi orang Arab ni, orang pakai untuk tidur je. Bukan untuk kerja rasmi. Tapi dengan sebab uruf kita biasa, negara kita pun panas. Tapi saya rasa lah panas negara kita, panas negara Arab lagi. Okay. Tapi dia jadi libasus syuhrah. Libasus syuhrah. Dia macam orang Jawa pakai songkok Jawa yang macam kain batik tu. Bagi part kita dia bukan uruf kita pakai macam tu. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita,
Rida itu ialah pakaian Nabi merujuk pada zaman tu. Merujuk pada zaman tu. Zaman kita ni tak pelik sangat lah, tak pelik lah. Tapi nak beritahu pada kita, dia bukanlah berada pada sunnah yang tashri'i, tak berada pada tashri'i. Sebab tu para ulama sebut ianya ghairu tashri'i. Ianya bukanlah disyariatkan. Tapi kalau orang nak kata rida ni pakaian Nabi, betul lah. Tak salah pun. Kalau kita nak pakai dan kita rasa nak dekat dengan Nabi dengan berpakaian dengan cara macam tu, tiada masalah pun. Dan ada para ulama yang menisbahkan orang yang buat benda ni, dia ada pahala dia. Tak salah ha? Nak pakai kepiah, nak pakai songkok, nak pakai serban lilik ke, apa-apa semua. Itu termasuk daripada apa yang Nabi pernah pakai. Nabi pernah buat. Dan benda tu tak salah. Cuma jangan sampai orang kata apa, benda tu menampakkan pelik bagi satu orang. Maknanya pakai dengan kadar. Tapi di Malaysia kita ni kalau pakai jubah, pakai apa tu bukan benda yang pelik lah. Cuma di negara Arab pakaian jubah ni dah jadi komersial. Dia orang pergi kerja pun pakaian tu, dia orang santai pun pakaian tu, dia orang buat apa pun pakaian tu. Hatta dia orang kata pun buat benda yang tak sepatutnya pun pakai jubah. Kalau kita tengok orang-orang Arab yang orang kata apa, high profession, dia orang engineer ke apa semua, dia orang pakai jubah putih, dia orang pakai serban merah, urusan harian dia orang. Dia orang naik flight, dia orang order arak, pakai jubah tu kak, duduk minum. Sebab saya tengok sendiri kan, naik flight apa semua, Qatar Airways apa semua, dia orang naik flight, dia orang minum arak di bulan Ramadan lagi, duduk pakai serban tu. Okay. Jadi benda tu dia jadi adat orang dia. Okay. Ada pun kita di Malaysia ni orang pakai jubah ni dikaitkan dengan orang yang rapat dengan masjid, ustaz, orang yang bawa balik haji ke, macam-macam lah. Okay. Jadi orang kita kalau pakai jubah, buat perangai lagu tu, dia macam teruk lah orang kata. Teruk lah. Jadi pelik lah. Jadi nak pakai, silakan, tak ada masalah. Nak pakai macam-macam mana pun, yang penting benda tu tutup aurat. Tapi nak beritahunya sunnah yang disyariatkan ialah ada bahagian lain. Walaupun adalah ulama' yang masukkan. Okay. Falamma rafa'uhu, bila mana Nabi SAW mengangkat ataupun orang kata apa, cabut kain tu, wa balagha al-hajaru mawdi'ihi, maka diambillah hajar aswad tu, diletakkan di atas kain ridak tu, akhadha wa wada'ahu biyadihi faradau jami'an, maka Nabi pun panggil 4 orang untuk pegang bucu kain tu, usung bagi rapat dengan Kaabah. Nabi pun ambil hajar aswad dengan tangan Nabi pun letak di tempat yang kita tengok hari ni lah. Hajar aswad dengan rukun Yamani tu dekat dengan pintu Kaabah tu, itulah tempat diletakkan orang kata apa, dia punya hajar aswad tu sendiri. Wasanallahu biwufuri aqlihi wa hikmatihi dima'ul arab min an tasfika ila mada la ya'lamuhu illallah. Maka dengan perbuatan Nabi tu menyebabkan, menunjukkan pada kita wufuri aqlihi. Wufur aqlihi itu maksudnya cerdasnya Nabi, kemahnya cara fikir Nabi, wa hikmatihi, dan hikmahnya Nabi untuk mengelakkan tumpahnya darah di kalangan bangsa Arab. Dima'il Arab min an tasfika ila mada la ya'lamuhu illallah. Maknanya supaya tidak tertumpahnya darah ataupun berlakunya peperangan hanya kerana benda tu. Sebab Hajar Aswad ni benda yang sangat mulia lah. Hajar Aswad ni benda mulia. Tapi kita kena tahulah akidah kita orang Muslim ni, orang Islam ni. Sebab apa kita muliakan Hajar Aswad? Sebab Nabi muliakan Hajar Aswad. Macam mana Nabi muliakan Hajar Aswad? Nabi cium Hajar Aswad. Bila mana Nabi tawaf, Nabi cium. Tapi Nabi tidak cium bila mana berlaku crowded situ, Nabi tak buat. Cara Nabi cium macam mana? Banyak riwayat sebut, riwayat Muslim sebut cara Nabi cium. Nabi letakkan hujung tongkat Nabi tu ke batu, Nabi cium hujung tongkat tu. Nabi tak cium direct ke batu tu. Nabi sapu tangan Nabi, Nabi cium tangan Nabi. Itu cara Nabi mulia. Dibeza macam kita cium habis semua yang ada tu. Dan kita kena tahu Hajarul Aswad tu sendiri yang ada sekarang ni lah, kalau kita perasan, saya sendiri tak ada pengalaman rapat dengan Hajarul Aswad tu sebab kita tak dapat peluang nak rapat. Saya dah pergi umrah 3-4 kali, tak dapat nak rapat tu, tak dapat. Okay, walaupun ada lah orang tawarkan kepada kita, haji nak cium, dia kata $200. Dia nak tolak orang, dia nak sodok macam bulldozer lah. Indonesia yang jual, yang nak kau tim kita tu. Saya kata tak nak lah. Okay. Cuma kalau kita tengok lah dalam internet apa semua, dia ada rekahan
di Hajar Aswad tu. Okey. Sebab apa jadi rekahan? Zaman Nabi dia tak rekah macam tu. Okey. Rekahan tu dia berlaku sekitar tahun 500 ataupun 700 Hijrah, maknanya lepas pada Nabi wafat ha. Ketika mana adanya kumpulan apa nama ni? Satu Syiah, nama dia Syiah Qaramitah. Ni kumpulan Syiah yang ekstrim lah. Qaramitah ni hari ni dia orang dah namakan nama dia orang Alawi. Dia orang tak namakan dia orang dengan nama Qaramitah. Abdullah bin Qurmud nama pengasas dia. Dia ni Syiah yang batiniyah, bukan macam Syiah yang ada di Iran tu yang duk kutuk-kutuk Ali direct apa semua. Okey. Dia orang ni Syiah yang lebih suka nak berzikir, tak kutuk sahabat sangat, tapi dia punya akidah lagi dahsyat pada Isna Asyariyah. Mereka memang mempertuhankan Ali direct. Mereka tak iktiraf Nabi, mereka persalahkan Jibril sebab Jibril salah hantar wahyu. Itu akidah dia orang. Sebab dia orang duk beriman Jibril sepatutnya hantar pada Ali, kenapa hantar pada Muhammad? Dia orang beriman lagu tu. Dan dia orang duk kata Ali ni segala benda kena hantar pada Ali lah urusan. Okay. Jadi dia orang ada hasrat nak takluk dan nak buat kacau tanah haram. Apa yang dia orang buat? Orang-orang yang datang daripada Khurasan nak masuk ke Mekah, dia orang blok. Ada satu border antara Khurasan dengan Hijaz ni. Dia orang blok, dia orang bunuh semua jemaah haji yang nak datang tahun tu. Okay. Dan dia orang dapat masuk kawasan Masjidil Haram. Orang-orang yang sedang tawaf pada waktu tu dia orang bunuh semua sekali, dan mayat tu dia orang lempar atas Kaabah semua sekali. Dan dia orang telah blokade Masjidil Haram lebih kurang hampir setahun lah riwayat sebut. Maknanya tidak berlaku solat, apa solat pun di Masjidil Haram. Sebab orang takut. Dan dia orang telah cabut Hajar Aswad tu, dia orang guna cangkul, cabut, dia orang bawa balik ke tempat dia orang di Iran ataupun di Khurasan tu lah. Selama 9 ataupun 8 tahun Hajar Aswad tidak berada di tempat tu. Sehingga datang khalifah seterusnya, dia perang, diambil oleh Hajar Aswad, dan Hajar Aswad tu dah berkecai dah. Dan diletakkan balik. Sampailah hari ni kerajaan Saudi jaga. Sebab tu kau tengok bila mana dah crowded sangat orang cium, dia akan datang orang yang akan gang balik. Tiba-tiba datanglah, dia akan blok, dia akan gang balik. Dia ada 7 kepingan yang pecah tu. Okay. Jadi kecil-kecil. Jadi kecil-kecil. Jadi itu cerita Hajar Aswad. Sebab apa? Sebab itu kemuliaan Kaabah. Syaraful Kaabah duduk pada Hajar Aswad tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, Qaramitah ni wujud tak sekarang? Wujud lah. Okay. Siapa mereka ni? Syiah Qaramitah ni. Syiah Qaramitah mereka berasal daripada Lubnan. Dikatakan riwayatlah dia orang asal pada Lubnan. Kemudian orang berpindah ke kawasan Khurasan. Khurasan ni Iran, Iraq, kawasan tu lah. Okay. Bila mana dia orang tak dapat, orang kata apa, dia orang ni tak disukai oleh masyarakat sebab dia orang ni gila bunuh orang. Dia orang memang suka bunuh orang. Dia orang berpindah balik ke Syam, ke Damsyik. Dan dia orang duduk kawasan pergunungan. Dan dia orang tukar nama dia orang daripada Qaramitah jadi Alawiyyin. Dan hari ini dia orang telah gelarkan keturunan dia orang ni sebagai Al-Asad. Kita dengar Hafiz Asad, Bashar Asad. Okey, itu keturunan Syiah Qaramitah. Sebab tu kalau tengok Hafiz Asad sebelum Bashar Asad ni, dia suka bunuh orang. Kalau kita tengok peristiwa Hama tahun 60-an 70-an, dia test nuklear di Hama. Punya dahsyat kepimpinan Iran ni, kalau orang lain dia punya kejam, dia test kat negara orang. Ni dia test negara dia sendiri. Dan dia tak maklum kepada rakyat dia, sehingga ramai mana kesan daripada nuklear Hama tu sampai hari ni jadi mangsa dia. Maknanya ada budak-budak yang jadi cacat seumur hidup. Ada yang kena penyakit kulit. Pensyarah saya antara satu orang yang kena jadi mangsa tu, penyakit kulit lah, sebahagian muka dia teruk lah kerana benda tu. Dan dia sebut peristiwa Hama tu. Dia kata memang Hafiz Asad ni sampai keturunan dia pun, anak dia, abang kepada Bashar Asad tu dah mati dah. Okay. Cuma dia suka bunuh orang. Keturunan dia pada dulu-dulu dia suka bunuh orang. Tapi dia orang tak mengaku dia orang tu Qaramitah. Tapi kalau orang yang baca nasab keturunan tu, mereka daripada keturunan yang sama lah. Keturunan Abdullah bin Qurmud yang memang suka bunuh orang. Sangat gemar bunuh orang. Tak tahulah, dia ada satu sikap manusia ni, dia puas dengan bunuh orang. Dia kalau tak bunuh orang, dia rasa satu macam. Sebab tu kita tengok Bashar Asad, ketika mana huru-hara negara dia, tak ada rasa kecut ke apa, tak ada. Dia nak kena dakwa di PBB ke Mahkamah Dunia, tak ada rasa kecut pun sebab dia rasa puas. Tuan-tuan boleh bayang bandar Damsyik yang cantik tu, saya tak pernah masuk pun. Zaman kita belajar, zaman saya belajar pun sekejap je Syria tu okey, lepas pada tu revolusi dah berlaku. Okey. Bandar yang cantik, sangat cantik lah, bandar yang subur apa semua, hancurlah sekelip mata.
Hancur dalam sekelip mata. Sekarang ni dah buka balik lah. Tapi tak sesempurna dululah. Okay. Cuma nak beritahu, Alawiyin ni ataupun Syiah Karamitah ni di Syria, mereka cuma 2% daripada rakyat Syria. Tak ramai pun. 98% rakyat Syria, majoritinya ahli sunnah, macam kita semualah. Okay. Cuma apa yang menyebabkan dia orang kena lanyak di Alawiyin ni? 2% itulah yang memenuhi parlimen, yang memenuhi istana dan pemerintahan. Semua jadi pemerintah. Jadi dia orang boleh buat sekali lah. Hatta ulama-ulama sana pun tak berani nak bercakap wala sepatah isu pemerintahan sana. Sebab takut ditangkap. Sebab Syria, kalau orang tanya saya lah. Syria ni antara negara yang dahsyat hukuman dia. Dia boleh gelapkan kita, identiti kita, seolah-olah kita tak pernah wujud di dunia. Dia boleh buat macam tu. Dia boleh penjarakan kita dan dia lostkan kita dengan semua ahli keluarga kita. Kalau kita kenal Mustafa Al-Bugha yang tulis kitab Fiqh Manhaji tu. Dr. Mustafa Al-Bugha. Fiqh Manhaji tempat kita ni orang duk baca. Dr. Mustafa Al-Bugha ni dia ada beberapa orang anak. Dia antara yang agak lantang lah menentang kerajaan peringkat awal. Sehinggalah rumah dia dibom separuh di Damsyik tu. Kerajaan bom, separuh je ada, separuh hilang rumah tu. Isteri dia sempat buat lari lah. Cuma beberapa orang anak dia tak tahu pergi ke mana. Kerajaan Syria tangkap dan tak tahu pergi ke mana. Nah, itu benda biasa. Kalau kita, ni cerita sikit lah walaupun dah luar pada sirah. Kalau kita tengok apa yang menyebabkan Syria jadi huru-hara, jadi perang sakan sangat tu. Apa sebab dia? Okay. Isu dia, ada satu tempat di Syria ni nama dia Dar'a. Dar'a, tempat di Syria dalam kawasan Damsyik lagi. Di Dar'a ni waktu tu dah berlaku Arab Spring. Mesir dah bergolak, Libya pun dah bergolak dah waktu tu. Jadi orang Syria ni dia dah lama dah dengan keluarga Asad, dia orang tak tahan. Jadi dia orang duk tengok TV, orang duk buat rusuhan, muzaharah apa semua. Dan pada waktu tu slogan yang diangkat, Asy-Sya'ab yurid isqatun nizam. Bangsa ini mahu menjatuhkan kerajaan. Maknanya itu dia punya slogan. Yang negara-negara luar lah, yang di Mesir apa semua. Jadi beberapa orang budak sekolah rendah, dia tengok TV, dia beli spray cat tu, dia tulis benda tu di dinding di satu kawasan di Dar'a. Asy-Sya'ab yurid isqatun nizam. Dia spray. Budak-budak sekolah. Okay. Bila mana dia spray, polis dia orang tangkap budak-budak tu. Tangkap, masuk dalam jail. Lepas tu dia seksa lah budak-budak tu. Ada sebahagian kata dia masukkan jarum dalam jari budak-budak tu. Sampai budak-budak tu jadi lost lah. Dia punya rosak lah saraf dia. Jadi mak-mak ayah dia orang pun demand pada kerajaan ni, pada pihak ketua polis Dar'a ni, bagi balik anak kami. Itu anak kami. Okay. Ketua polis Dar'a ni dia telah keluarkan satu kata-kata yang menyebabkan Arab Spring berlaku di Syria. Dia kata anak-anak kamu tu tak guna. Yang duk spray kat dinding tu, anak-anak kamu tak guna. Dan tak perlu simpan pun anak ni. Dia sebut lagu tu. Dan kalau kamu nak sangat anak, datangkan isteri kamu, kita bagi anak. Nak rogo lah maknanya. Kata-kata tu satu macam. Tuan-tuan boleh bayang orang sebut benda tu di depan kita. Maknanya dia sebut benda tu mencala kehormatan. Waktu itulah bermulanya Arab Spring di Dar'a, merebak ke Damsyik, sampailah kawasan-kawasan lain. Mudah ceritanya sampai ke hari ni tak pulih sepenuhnya. Isunya kerana benda tu saja. Isunya kerana benda tu saja. Tak puas hati. Dan budak tu totally tak tahulah pergi mana. Budak-budak tu ada 5-6 orang budak-budak sekolah tu. Okay. Cuma nak beritahu kepada kita, minat Karamitah ni suka bunuh orang tu memang ada. Ataupun Asad ni lah, keluarga Asad ni sendiri. Okay. Malaysia boleh cerita, saya duduk Jordan saya tak berani nak cerita. Sebab boleh jadi SB dia ramai sana. Okay. Cuma nak beritahu saya dapat maklumat ni daripada kawan-kawan kita yang Syria, Arab Syria yang jadi pelarian. Itu saja isu dia. Bukanlah orang kata dia orang desak suruh buat pilihan raya ke, tak pun. Hanya kerana isu tu saja, sebab dia berkait dengan anak-anak. Okay. Jadi itu nak sebut pada kita, Hajarul Aswad ni telah hancur kerana Karamitah ni. Ini nak cerita Hajarul Aswad lah. Siapa jadi berkeping-keping setiap kali berlaku musim haji, setiap kali itulah Arab Saudi terpaksa belanja besar untuk gam balik. Sebab orang berpusu-pusu nak cium Hajarul Aswad, menyebabkan yang pegang Hajarul Aswad tu, yang dia punya luaran dia tu, yang warna macam perak tu, itu ditukar setiap tahun. Ataupun 5-6 tahun dia akan tukar. Dia tak pakai yang sama. Dan benda tu ditempah
di tempoh yang bagi yang padat tu nak pegang Hajarul Aswad tu. Dia macam sarung cincin yang nak bagi batu tu kemas. Okay. Tapi dengan sebab orang crowded, musim Covid ni bukan okey lah sikit. Okay. Setiap kali musim haji 4 juta, 5 juta orang mai buat haji, memungkinkan benda tu longgar. Okay. Jadi dia orang terpaksa gam balik. Gam lepas tu tempah balik yang baru. Sebab tu kalau kita pergi buat umrah, kita pergi muzium Masjidil Haram tu, kita akan nampak dah ada berapa dah dia punya kelongsong lah, kita kira tempat sarang dia tu dah banyak. Okay. Bermula pada zaman Turki Uthmaniyah lagi duk buat benda ni. Maknanya benda tu bahagian daripada siri-siri yang menyedihkan di Masjidil Haram. Kita jangan ingat Masjidil Haram ni dia tenang sepanjang tahun, tak pernah ada kacau, kucak-kacir apa semua. Dia pernah melalui zaman-zaman yang hebat seperti itulah. Sebab tu Ibnu Hajar dia sebut benda ni banyak, dia sebut, dia kata bila mana berlaku penyakit berjangkit, taun tersebar, Masjidil Haram tidak berlaku solat lebih pada 40 hari, benda tu berlaku lah. Dan ketika mana isu Covid ni pun berpandukan sirah tu lah yang kita tengok. Maknanya dengan sebab keadaan yang tak aman. Cuma nak beritahu yang paling sedih ialah ketika mana serangan Qaramitah terhadap Masjidil Haram tu sendiri. Mayat-mayat dibiarkan atas Kaabah dalam tempoh yang agak lama, sampai kering, sampai dimakan burung pun, dengan sebab orang takut nak keluar. Itulah real face of Qaramitah lah, Syiah. Tapi dia orang ni tak ramai lah. Dia macam Ya'juj-Ma'juj lah sikit perangai dia orang ni. Okay, cuma nak beritahunya, tak ramai tu boleh kucak-kacir lah. Hampir sebenarnya tanah Arab tu jadi hancur kerana kumpulan ni. Dan sekarang ni dia orang ada lah, kumpulan dia orang di Iran pun dia orang ada. Masih lagi ada lah. Cuma nak beritahu pada kita, dia orang punya aim Kaabah tu sendiri dan juga Mekah tu sendiri. Sebab tu kalau tengok, kalau kita baca lah buku-buku Khomeini, saya dulu pernah baca lah, kita nak kaji tentang Syiah ni, saya ada baca majalah Dustur. Majalah Dustur ni lah majalah yang dikeluarkan oleh Khomeini bila mana dia orang berjaya jatuhkan Shah Iran. Kalau kita baca dulu lah Dustur ni. Dalam majalah Dustur ni, Khomeini dia ada tulis, dia kata kita akan jadikan projek ni, projek nak bagi Syiah hampir secara besar-besaran ni, dan kita akan kibarkan bendera kita di Amman. Dia kata Amman ni di Jordan. Maknanya dia nak bendera Iran tu berkibar di Amman. Kita nak bendera ni berkibar di Riyadh, Arab Saudi. Dan kita mendambakan Mekah dan Madinah. Dia orang nak. Sebab tu dia sebut secara direct dalam buku dia. Tapi buku dia ditulis dalam bahasa Parsi. Okay. Kalau dia orang dapat menguasai Mekah dan Madinah Haramain ni, benda pertama yang dia akan buat ialah dia akan asingkan kubur Nabi daripada Abu Bakar dan Umar. Itu benda yang dia akan buat. Dia akan robekkan kubur tu. Dia guna bahasa tu. Dia akan koyokkan kubur Umar untuk dekat dengan Nabi. Dan benda tu hasrat dia orang. Benda tu tak dapat ditolak lah. Saya pun tak tahu ideologi yang begitu keras ni datang pada mana. Cuma saya tengok benda ni dia jadi macam tu sebab dendam je. Dendam pada bangsa Arab. Saya tengok. Sebab dia orang ni Parsi, dia orang tak puas hati dengan Umar. Umar ni dikaitkan dengan kes perang sehingga ramai orang Parsi mati. Dan benda tu diwariskan. Dan benda ni kita kira agak bahaya. Sebab tu kalau tengok pendekatan oleh kerajaan Malaysia, dia sebut direct tentang Syiah dan pengharaman tu, satu-satunya kerajaan yang mewartakan Syiah tu tak betul. Saya dah tengok fatwa banyak negara, dia tak sebut Syiah tu sesat secara berani macam Malaysia lah. Malaysia dalam fatwa Jakin sebut direct. Okay. Sebab apa? Nak membendung ideologi nak bunuh orang tu. Tapi adalah setengah-setengah orang yang terpalit dengan Syiah di Malaysia ni. Dia cuba nak kata ahli sunnah ni suka bunuh orang pula. Tapi nak beritahunya ideologi tu datang dari dia orang. Kita tak tahu apa sebab jadi macam tu. Okay. Kita tengok sikit poin yang ke-8. Poin ke-8, muka surat 36. Arafa alaihi salatu wassalam fi syababihi baina qaumihi bis-sadiqil amin. Washtahara bainahum bihusnil muamalah wal wafa'u bil wa'd wa istiqamatus sirah. Apa dia? Semasa Nabi ni remaja, kata penulis rahimahullah, arafa alaihi salatu wassalam fi syababihi, dikenali Nabi ni ketika mana waktu muda Nabi, baina qaumihi, di antara ataupun di kalangan kaumnya, bis-sadiqil amin, amanah dan terpuji, jujur dan amanah. Washtahara bainahum bihusnil muamalah, dan terkenal Nabi ni dengan
hubungan yang baik ataupun interaksi yang baik. Nabi ni kalau buat sesuatu orang suka dengan Nabi. Wal wafa bil wa'd, dan Nabi ni sangat menepati janji. Wastiqamatus sirah, dan perjalanan hidup Nabi ni istiqamah. Maksudnya Nabi ni tidak ada benda-benda buruk yang ada dalam hidup Nabi. Tak ada lah jenayah ke yang Nabi pernah buat terlibat dengan benda-benda yang melalaikan Nabi, tak ada. Wa husnus sam'ah, dan Nabi ni pula mempunyai sum'ah. Sum'ah ni maksudnya reputasi. Nabi ni ada reputasi, Nabi tu baik. Husni sum'ah ni maknanya Nabi ni tidak ada apa-apa masalah. Mimma raghiba Khadijah fi an ta'rada alaihi at-tijar bimaliha. Kerana benda itulah menyebabkan Khadijah yang belum jadi isteri Nabi lagi ni raghiba, rasa suka untuk bagi Nabi ni uruskan an ta'rada alaihi at-tijar bimaliha, untuk bagi Nabi ni menguruskan urusan perniagaan dia, harta dia. Fil qafilati allati tadhhabu ila al-madinati Busra, yang mana Khadijah ni dia buat urusan perniagaan, urusan bisnes dia, dan dia akan hantar barang ataupun ambil barang daripada tempat nama dia Busra. Busra ni satu tempat di Syria hari ni. Dia taklah Syria sangat. Dia antara Syria dengan Jordan, pertengahan. Bukan Basrah. Basrah di Iraq, kena jangan tukar. Busra tu di Syria, Basrah di Iraq. Ini dua tempat beza jauh tu. Basrah kawasan lain. Okay. Busra. Sampai hari ni pun nama dia masih lagi Busra. Dia border antara Jordan dan juga Syria hari ni. Nama tempat dia Busra. Dekat-dekat lah jalan nak pergi ke Damsyik dah. Okay. Kulla amin ala an tu'tiyahu dhi'fa ma tu'tiya rajulan min qaumiha. Okay. Yang mana Khadijah telah menyerahkan harta dagangan kepada baginda sekali ganda lebih banyak berbanding yang diberikan kepada lelaki daripada kaumnya sendiri. Dengan sebab dia tertarik tengok Nabi ni, dia pun telah berikan pada Nabi upah, dan dia juga telah beri pada Nabi kepercayaan untuk uruskan harta dalam kuantiti yang banyak. Maknanya dia sangat-sangat percayalah pada Nabi ni. Falamma 'ada ila Makkah wa akhbaraha ghulamuha Maisarah bima kana min amanatihi wa ikhlasihi. Dan bila mana Nabi balik ke Mekah, setiap kali Nabi balik uruskan perniagaan Khadijah di Busra tu, di Syria tu, di Syam tu, maka orang kata apa, budak yang diperintahkan oleh Khadijah untuk menemani Nabi ni, budak tu dia akan beritahu pada Khadijah, Nabi ni bila mana berniaga, dia urus baik harta Nabi, harta Khadijah tu. Dia tak pernah ambil, tak pernah curi. Dan nama ghulam ni maknanya hamba yang diupah oleh yang diarahkan oleh Khadijah ni, nama dia Maisarah. Maisarah tu nama orang, lelaki, bukan perempuan. Cuma kita biasa sinonim orang Melayu ni Maisarah perempuan lah. Maisarah tu maksudnya yang mudah, yang senang. Itu biasa orang Arab, dia suka bagi nama anak-anak dia, bukan anak dia, orang-orang yang orang dekat dengan dia, dia akan bagi nama macam tu lah. Bilal yang baik, hamba-hamba bagikan nama dia macam tu, Maisarah. Cuma kita ni orang Melayu, Maisarah kita nampak perempuan lah, sebab marbutah belakang tu. Jarang orang lelaki Melayu nama Maisarah, kena gelak habis dalam kelas lah kalau nama Maisarah. Okay. Dia ada nama-nama yang orang Melayu kita dia jantinakan. Hakikatnya nama tu tidak dijantinakan pun. Antaranya Salamah. Mana sahabat Nabi laki nama Salamah? Tapi kita orang Melayu Salamah kita nampak perempuan lah, tak akan nampak lelaki. Okay. Sama juga dengan Asma. Ada di kalangan sahabat Nabi lelaki yang nama Asma, cuma kita Asma perempuan. Ini nama-nama yang kalau tuan-tuan nak bagi boleh, tapi hati anak tu kena kental lah kot. Masuk kelas kena gelak lah. Laki nama Asma, nama Salamah, nama Maisarah satu macam, dia tengok satu macam. Okay. Cuma nak beritahu nama tu tidak dijantinakan pun, cuma masyarakat kita dia jantinakan balik. Dia terbiasa dengan nama-nama seperti itu. Sebab ada sahabat-sahabat Nabi yang nama seperti itu. Okay. Maisarah maksudnya yang mudah, yang senang. Jadi nak sebut kepada kita, itu cara orang Arab beri nama kepada ghulam. Ghulam ni maksudnya hamba-hamba dia. Tapi kalau dia beri nama pada anak dia betul lah, dia akan beri dengan nama-nama yang menampakkan kejantanan ataupun keberanian. Sebab tu kita akan tengok
sahabat Nabi ada nama Hanzalah. Hanzalah tu maksud dia buah yang berduri lagi pahit. Maksud dia. Maksud Hanzalah tu buah yang berduri dan pahit. Nak tunjuk kata apa? Kalaulah anak ni dia membesar nanti, dia akan memimpin kabilah ni. Kalaulah kabilah ni nak balah dengan mana-mana kabilah, orang dengar nama ketua kabilah pun orang dah gerun dah. Sebab kepala orang Arab ni dia kira nak balah dengan orang ya. Nah. Sebab tu kita akan tengok ada sahabat Nabi nama Al-As, Amru bin Al-As. Al-As ni maksud dia apa? Al-As mari pada perkataan maksiat. Seorang yang kuat buat maksiat. Al-As. Jangan berilah anak nama lagu tu. Maknanya kalau Arab tengok Al-As lain macam. Okey. Maknanya orang yang orang Terengganu kata debel lah orang lagu ni. Okey. Orang-orang yang berani. Al-As. Sebab tu kita akan tengok ada nama Hajar, As-Sakhar. Sakhar tu maksudnya batu besar yang berduri, yang tajam. Kan Abdul Rahman bin Sakhrin nama Abu Hurairah. Ini antara nama-nama yang menunjukkan seseorang tu ketua kabilah dia lah. Sama juga nama Fahad. Ada Fahad ni maksudnya harimau kumbang. Nama Nimir ni nama-nama harimau ataupun binatang yang dikaitkan dengan keberanian lah. Tapi kalau dia beri nama kepada hamba, dia akan beri dengan nama-nama yang mudah. Bilal, apa lagi? Suhail. Suhail ni maksudnya yang senang, yang memudahkan urusan. Maisarah. Suhail mari pada perkataan sahal. Okey, yang nak sebut pada kita, itu cara orang Arab bagi nama lah. Bahkan dia ada syair, nusammi abna'ana li'adaina. Kami beri nama anak-anak kami ni untuk menakutkan musuh kami. Nah, itu memang style dia bagi nama. Okey. Tapi Nabi SAW sendiri dia sebut nama yang terbaik ni Abdullah dan Abdul Rahman. Itu yang Nabi sebut. Nak beri nama anak, beri nama tu Abdullah, Abdul Rahman. Nabi kata paling Tuhan suka nama ni. Tapi kita tak commercial lah nama ni. Tambah pula zaman evergreen, zaman kita 2020 ni, nak bagi nama bagi nampak separuh Eropah sikit, separuh Arab sikit. Okay. Cuma nak beritahu itulah nama yang disukai oleh Allah. Dan Nabi sendiri kalau Nabi beri nama anak pun Nabi akan beri nama dengan nama-nama yang mudah. Nabi akan beri nama Ibrahim, Nabi beri nama anak Qasim. Ini nama-nama yang orang kata apa? Yang mudah. Arab ni dia suka bagi nama mudah. Mudah sebut. Tak panjang dan mudah sebut. Tapi kalau tengok nama Arab tu yang panjang tu nama kabilah dia sebenarnya. Yang bukan nama dia pun. Cuma orang Melayu kita ni dia suka nama panjang, isim murakkab ni. Isim murakkab ni maknanya nama yang terdiri daripada banyak istilah. Okay. Apa lagi yang dia sebut situ? Falamma 'ada ila Makkah wa akhbaraha ghulamuha Maisarah bima kana min amanatihi wa ikhlasihi wa ra'at ar-ribh al-kathir fi tilka ar-rihlah ad'afat lahu min al-ajr dhi'fa ma kanat asmat lahu. Dan bila mana Khadijah melihat wara'at ar-ribh al-kathir, dia melihat keuntungan yang sangat banyak fi tilka ar-rihlah, dalam setiap perjalanan yang Nabi buat, ad'afat tu maksudnya digandakan oleh Khadijah daripada upah minal ajr dhi'fa ma kana asmat lahu, lebih daripada apa yang telah diperjanjikan sebelum pada perjalanan tu bermula. Okey, maknanya sebelum Nabi buat perjalanan tu, Nabi dah buat perjanjian dengan Khadijah. Okey, banyak ni upah kamu. Bila mana balik tengok untung banyak, Khadijah bagi lebih. Okey. Thumma hamalaha dhalika ala an targhiba fi zawaj minhu. Dengan kerana itulah menyebabkan Khadijah itu nak kahwin dengan Nabi. Dia membuka pintu perkahwinan. Okay. Isu perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Okay. Dalam riwayat ni yang kita baca ni, dia menunjukkan pada kita Khadijah yang berkenan dengan Nabi. Khadijah yang berkenan. Memang itu riwayat yang masyhur lah. Riwayat yang masyhur. Okay. Sebahagian riwayat mengatakan Khadijah punca ataupun bibit awal Khadijah boleh kahwin ni sebab orang kata apa? Abu Talib yang beritahu pada Nabi. Pak saudara dia perhati anak saudara dia ni bekerja dengan Khadijah. Pak saudara dia kata, wahai Muhammad, kamu minta kahwin lah dengan Khadijah tu. Abu Talib kata, aku tengok dia pun suka kat kamu. Cuma riwayat yang masyhur yang kita tengok, Khadijah minta Nabi dulu lah.
Itu yang masyhur lah. Saya tak kaji lah dia punya sanad dia macam mana. Okay. Cuma ada riwayat kata Abu Talib sendiri dia tengok rapat sangat Khadijah dengan Nabi ni. Abu Talib sendiri syorkan supaya Nabi memberanikan diri minta kahwin dengan Khadijah. Sebab kalau kita tengok, dan ramai sebahagian pentahqiq dia rajihkan pendapat tu. Dia rajihkan pendapat, orang kata apa, pendapat Nabi pergi minta dulu. Nabi pergi minta dulu. Bila mana Nabi pergi minta dulu, dan Abu Talib ni dia telah beri kepada Nabi ni banyak, orang kata apa, unta untuk dijadikan mahar, mas kahwin. Dalam riwayat kata hampir 20 ekor lebih unta yang diberikan kepada Nabi untuk menjadi mas kahwin kepada perkahwinan Nabi dan juga Khadijah. Itu riwayat yang sahih lah. Dan dikatakan ada riwayat kata sampai 50 ekor unta jadi mahar, mas kahwin. Sebab tu ada orang dia suka buat dalil, dia kata zaman kita ni tak perlulah pergi cari timba ke apa. Saya tak faham dengan istilah tu. Cuma nak beritahunya, sebab orang Melayu kita dia biasa dengan orang lelaki cari pasangan. Dia jarang orang perempuan yang dahulukan cari pasangan ni. Okay. Jadi dia guna sirah Khadijah tu. Dia kata apa salah perempuan cari pasangan ni kalau dia minta. Khadijah pun buat lagu tu. Okay. Tapi tak semualah yang setuju. Ada riwayat kata Nabi yang minta dulu. Okay. Cuma Abu Talib yang syorkan pada Nabi. Okay. Lepas tu orang suka buat dalil Nabi ni kahwin mudah, mas kahwin tak mahal. Tapi kita nak tahu dia kahwin dengan Khadijah mahal mas kahwin dia. Kalau kita perkirakan dengan zaman kita ni, 50 ekor unta berapa? Satu ekor unta 4,000, 5,000. Tu grade biasa, bukan grade mahal. Saya duk kira-kira lah, kita suka kira. Walaupun kita tak ada duit pun kita suka kira. Okay. Kita kira, saya duk kira-kira 50 ekor unta ni RM300,000 Malaysia ataupun RM400,000 Malaysia. Hampir setengah juta mas kahwin. Nabi kahwin dengan Khadijah. Tapi jangan buat hujah pula ada anak perempuan. Nabi kahwin dengan Khadijah dulu mahal ke? Jadi saya nak letak, taklah sampai setengah juta tapi saya nak letak mahal ke? Okey. Duk guna dalil ni ramai pula tak kahwin. Cuma nak beritahu pada kita, itu Nabi buat tujuan dia untuk apa? Menghargai dan nak menunjukkan komitmen Nabi. Komitmen Nabi terhadap perkahwinan tu. Sebab kalau kita tengok perkahwinan ni dia berkait dengan komitmen. Sebab tu kalau tengok Nabi sendiri dia tekankan isu sekufu ni sebab nak tahu komitmen. Baru ni saya ada kursus di Penang, kursus perkadiran fuqaha, guru-guru takmir zon utara. Yang jadi panel tu, yang jadi penyampai tu Ustaz Fawaz Fazli. Antara benda yang kita bincang ialah isu bab sekufu dalam perkahwinan. Okay. Untuk zaman sekarang ni lah, qadaya mu'asirah ni, zaman sekarang ni, perkahwinan, satu orang tu dia nak kahwin. Okay. Bila mana datang satu orang pasangan, contoh dia ada anak perempuan yang nak bagi kahwin dengan mana-mana lelaki. Datanglah dan dia pun tengoklah mana-mana lelaki. Ada satu lelaki ni dia rajin kerja tapi tak alim sangat. Ada satu lelaki ni dia kerja biasa-biasa tapi dia alim. Pandangan yang dipilih oleh Dr. Al-Quradari, seorang tokoh ulama lah sekarang ni yang hidup sekarang ni. Dia kata dahulukan yang rajin bekerja dan kurang alim tu, ambil yang tu dulu. Sebab zaman sekarang ni zaman orang hidup dengan full of commitment lah. Bukan salah nak ambil yang alim tapi kerja tak banyak sangat. Cuma benda ni pun boleh menjadi punca juga kepada keretakan rumah tangga hari ni. Itu yang dia sebut lah. Walaupun perkahwinan tu bukan berdiri atas nama duit ringgit apa semua. Okay. Tapi zaman sudah berbeza. Bukan zaman Nabi tu. Zaman Nabi rumah tak ada apa, tak ada dapur, tak berasak 2-3 bulan pun isteri tak bising. Ni dapur tak berasak 2-3 hari pun dah bising kalau tak ada makanan. Okay. Dengan tak ada duit apa-apa semua. Dengan zaman Covid ni pula apa semua. Okay. Cuma benda tu dilihat kepada zaman. Sebab tu Nabi, isu sekufu ni banyak bab. Sekufu bukan hanya pada kerja si lelaki ataupun perempuan tu, ataupun dari segi keturunan dia. Tapi sekufu juga melihat kepada kesesuaian keluarga tu dengan keluarga yang nak bakal bersatu ni. Ini banyak benda lah. Sebab kalau tengok isu perkahwinan ni dia berkembang. Setiap zaman tu dia beza, dia tak sama. Zaman Nabi mungkin mudah sebab zaman tu tak banyak sangat benda-benda yang mengganggu. Zaman sekarang ni corak kehidupan kita beza. Zaman dulu, bukan kata zaman Nabi, zaman orang tua kita dulu, orang perempuan ni memang biasa disinonikan dengan tak bekerja, dan cara hidup zaman tu pun taklah sedahsyat zaman kita.
Jadi zaman kita ni dia banyak. Sebab tu ada benda yang kita duk bincang lah. Antaranya ialah isu PJJ, perhubungan jarak jauh. Sebab benda tu dah jadi, orang kata pun macam dah jadi kebiasaan bagi ramai orang yang berkahwin zaman sekarang ni. Terpaksa pilih untuk berhubungan dengan jarak jauh ni, seorang duk jauh, seorang duk jauh. Sebab apa? Tuntutan dan komitmen kerja untuk melunaskan komitmen harian tu, liability hidup yang semakin meningkat. Okey. Jadi nak kena kaji balik isu ni. Maknanya nak sebut dalam akad tu boleh ataupun tidak. Maknanya benda tu perlu sebut dalam akad. Contohnya dia nak kahwin, perlu tak yang akad nikah tu ataupun waris dia, kamu perlu PJJ selama berapa tahun? Nak sebut tak dalam akad tu? Yang perlih memang tak sebut lah. Cuma nak beritahu benda tu perlu juga diteliti. Sebab apa benda? Boleh jadi keretakan hari ni. Sebab orang-orang yang kahwin bawah below daripada 5 tahun, dia punya usia perkahwinan dia, banyak sangat kes-kes yang akhirnya berakhir dengan bercerai. Ini benda yang kita kena tengok lah. Maknanya Jabatan Agama pun kena ambil perhatian. Ustaz-ustaz pun kalau dia kuliah, dia jangan bawa style tua sangat nak bahas bab perkahwinan ni. Kena bawa style yang lebih muda sikit ataupun lebih kena dengan zaman. Okay. Maknanya bab sekufu ni kena tengok. Betul lah orang kata dahulukan agama. Betul, tak salah pun. Okay. Tapi bab kerja, bab pemilihan duit ringgit yang dia mampu untuk beri komitmen pun perlu dilihat. Sebab datang daripada perbuatan Nabi tu, Nabi beri mahar yang agak tinggi pada Khadijah supaya Khadijah yakin. Kalaulah, ni andaian para ulama lah, kalaulah Nabi dengan Khadijah tu dia bercerai, kalau ni andaian je, mahar tu banyak untuk menampung Khadijah sementara nak dapat suami baru. Itu andaian je saya nak sebut. Okay. Bila mana kita letakkan mas kahwin tu ialah menjadi, bukanlah kita nak jual anak sebenarnya. Ini benda yang kita kena faham tak? Cuma nak melihat pada komitmen. Sebab hari ni ada orang gaduh, benda kecil dia tinggal anak bini dia, terkapal-kapal kawan tu. Ini benda yang kita kena lihat lah. Kita nak elak lah perceraian tu, nak elak. Okay. Jadi syarat tu nak bagi ketat sikit sebab nak lihat kepada zaman. Okay. Tapi kalau ada orang lelaki yang mudah urusannya apa semua, itu kita terima lah. Maknanya dia alim dan dia pun rajin kerja, tak apa. Okay. Cuma nak sebut pada kita, zaman kita ni kena teliti banyak lah. Sebab dunia berbeza. Dan hari ni pun orang perempuan pun dia ada profession, dia bekerja. Dan lelaki pun kena faham. Dia tak boleh dah kepala dia nak bagi macam zaman Piramli dulu, duduk rumah je. Dia kena terima hari ni perempuan sudah mulai aktif dan dia nak ada sesuatu dalam dunia, dalam urusan dunia dia nak ada. Zaman kita tak sama. Cuma nak beritahu hukum fiqh, dia boleh bahas benda ni dan dia boleh tunjukkan pada kita bahawasanya setiap keadaan zaman berbeza dan setiap cara kita menghadapi kehidupan tu, kita tak lari pada syariat, tapi kita kena tengok keadaan semasa. Sebab Nabi memang menganjurkan kita tengok keadaan. Saya bukan kempen soal tak mahar tinggi. Cuma saya nak kata sekufu ni bukan hanya tengok kerja saja. Tengok juga pada family-nya. Tengok juga pada family mertuanya. Ini benda yang perlu dilihat banyak lah. Cuma nak beritahu kepada kita, perkahwinan Nabi ni menarik lah untuk kita bahas. Saya tengok ada satu orang penulis muda yang meningkat naik sekarang ni, Ustaz Luqman Mukhtar. Luqman Mukhtar. Dia ada tulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi. Ada yang pernah tengok kat buku tu. 1, 2 dan 3. Dia ada 3 dah buku tu. Ketiga-tiga buku ni, pandangan saya sendirilah. Okay. Kalaulah Jabatan Agama dia boleh jadikan ini sebagai silibus untuk kursus perkahwinan, ia sangat bagus. Sebab hari ni orang nampak perkahwinan Nabi ni dia macam flow dia, tak pernah bergaduh dengan isteri. Sebahagian orang kita duk nampak Nabi kahwin dengan isteri, mana isteri nak lawan cakap. Kita duk nampak lagu tu. Okay. Bila mana kita baca hadis, baru kita tengok Nabi pernah merajuk dengan semua isteri sebulan, tak balik semua rumah. Apa isu dia? Apa yang menyebabkan? Okay. Merajuk dengan kawan ni sekian. Dalam ada satu riwayat, tu riwayat Bukhari, sebulan Nabi tak balik rumah mana-mana pun. Dengan sebab semua buat perangai. Dan kita kena tahu 99 tu ahli syurga yang duk buat perangai tu. Bukan ahli neraka. Orang terbaik di kalangan manusia. Bukan calon-calon orang. Okay. Saya nak sebut sini apa benda? Macam mana nak berurusan dengan tabiat manusia. Tabiat manusia. Buku tu baguslah kalau nak buat daurah pun, saya sangat berkenan lah buku tu. Kalau nak jadikan silibus, nak bagi, saya nak buat daurah tak sempat masa. Okay.
Cuma nak beritahu pada kita menarik sebab saya sendiri pun dulu kita duk fikir cara tu lah. Nabi kahwin, isteri tak melawan apa semua. Kita duk fikir lagu tu. Okay. Kita baca hadis Nabi baru tahu ada kadang-kadang isteri Nabi merajuk sakan. Dan Nabi ada keadaan Nabi ambil tindakan, ada keadaan Nabi tak ambil tindakan. Maksudnya Nabi sendiri tu sangat memahami. Tapi kau tengok Aisyah antara isteri Nabi yang paling banyak merajuk lah dengan Nabi. Sangat banyak merajuk dengan Nabi. Okay. Tapi bila mana Nabi wafat, Aisyah tak pernah burukkan Nabi pun. Bahkan bila mana sahabat tanya Nabi, Nabi ni macam mana? Aisyah kata kana khuluquhul Quran. Baca hadis riwayat Bukhari banyak dia mengajuk dengan Nabi. Sehingga dia macam nak keluar kata-kata yang dahsyat jugalah pada Nabi. Okay. Tapi dia boleh reda kan? Dia boleh reda. Dia nampak. Dan Nabi macam mana dia berinteraksi dengan benda ni? Okay. Sebab tu saya kata benda ni orang tak bercakap banyak. Dalam kuliah pun orang tak expose sangat. Ustaz-ustaz dia kuliah bab rumah tangga dia nak buat contoh dengan Nabi, tapi dia nak gambarkan Nabi tu macam tidak ada gelora pun dalam rumah tangga dia. Sedangkan Nabi yang poligami tu gelora dia dahsyat. Nak sebut pada kita macam mana Nabi menghargai perempuan tu sendiri. Ini benda-benda barulah bagi saya. Benda ni kena up, kena ada orang bercakap benda ni dengan lebih ramai lagi supaya orang nampak rumah tangga Nabi dengan rumah tangga kita sekarang ni pun lebih kurang je. Cuma macam mana Nabi arrange benda tu? Dia jadi kuliah rumah tangga pula, tak jadi kuliah sirah. Cuma saya nak sebut start mai dah. Saya memang nak tunggu kawan tu mai pun. Okey. Jadi setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.